Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Tuan Imam bersama dengan Tuan Bilal, Datuk Nazir Masjid Jawatan Kuasa, alim ulama, asatizah, khususnya tuan-tuan, perempuan sidang Jumaah subuh yang saya kasihi dan hormati sekalian. InsyaAllah tuan-tuan mati Allah, pada pagi yang berkat ini, pada pertengahan Ramadan ini, kita ulang kaji satu surah bernama Suratul Qadar. Suratul Qadar yang terdapat pada juzuk ke-30. Dan sebelum saya ulang kaji dan membicarakan surah Qadar yang saya rujuk dalam kitab Tafsirul Munir, izinkan saya untuk mengingatkan tuan-tuan, sebenarnya pada pandangan saya ada 5 manual ibadah Ramadan, yang mana 4 manual ini telah pun disusun oleh ulama hadis. Bersama huraiannya saya tambah satu lagi tuan-tuan. Jadi sebagai mukadimah pada pagi ini, manual pertama ialah manual ibadat siang. Manual puasa ibadat siang ini tuan-tuan, semua muhadisin terutama dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab lain lagi menghuraikan 5 ayat daripada suratul Baqarah, ayat 183, ayat 184, ayat 185, ayat 186, ayat 187. Ayat ini yang telah menyebabkan syariat Allah telah mensyariatkan puasa. Bermula pada ayat 153 yang biasa kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Ayat ini tuan-tuan, yang mufassir menyatakan dia turun di Madinah sebab suratul Baqarah turun ke Madinah. Majoriti ayat turun ke Madinah. Dia dikatakan turun pada tahun 2 Hijrah, pada bulan Syaban. Walaupun Al-Qadar ini tuan-tuan, dalam ilmu tafsirnya turun di Mekah, di surah Makkiyah. Tetapi pensyariatan puasa ni pada tahun ke-2 Hijrah, Allah turunkan ayat 183 suratul Baqarah tadi di Madinah. Ayat ini ada 2 message. Pertama, kewajipan puasa. Yang kedua, objektif puasa. Jadi ulama hadis menghuraikan begitu banyak bab. Imam Bukhari menghuraikan hampir 69 bab puasa di siang hari ini tuan-tuan. Jadi saya tak nak uraikan panjang sebab nak fokus suratul Qadar. Ringkas ceritanya tuan-tuan, kata sahabat Nabi, puasa siang hari adalah puasa anggota badan. Puasa siang hari ini kalau kita belajar hadis semua sekali lah tuan-tuan. Man shama Ramadan imanan as-siyamu junnah dan sebagainya. Ini ceritanya puasa anggota badan. Tahan diri, makan, minum yang membatalkan 9 perkara dan macam-macam lah, ada kata 4. Tetapi yang penting, di samping membatalkan puasa itu juga kena menjaga anggota badan supaya dia tidak mencacatkan puasa siang hari. Itu manual yang cukup hebat. Jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga anggota tangan kita semua, jaga kaki, termasuk jaga perut. Jadi ini kata Imam Al-Ghazali tuan-tuan, ini puasa yang khas, yang istimewa, orang yang ada kualiti puasa. Ini manual pertama, put it in mind. Yang kedua, ini muhadisin menyebut kepentingan apa?
manual kita bermula tentang tarawih. At-tarawih. Imam Bukhari letakkan satu kitab atau topik tema besar setelah kitab as-saum. Begitu juga Imam Muslim dan imam-imam hadis lain dan fuqaha, tuan-tuan, ilmu ulama dalam fiqh ini telah mengkhususkan perbincangan tarawih ini solat sunat saja. Tetapi itulah dikatakan isyak itu bermulanya qiyamul lail, bermulanya qiyam fi Ramadan. Walaupun kita betul maghrib dah masuk dah, tapi dalam kitab ini dan pelbagai perbincangan ulama yang kita nak kerja ni, terutama setelah kita buka puasa, solat maghrib, kita dapat i'tikaf, itu perbincangan manual yang ketiga. Tapi saya nak pergikan tarawih ini, walaupun solat sunat, tuan-tuan, tetapi menjadi satu yang paling istimewa hanya ada pada bulan Ramadan. Sebab itu Nabi menyatakan dan menyebut dan mengamalkan tarawih ini bagaimana dilakukan selepas solat isyak, dan disitulah sebenarnya dikira bagaimana kita dapat menghayati Lailatul Qadar. Nabi buat 8, ada buat di rumah, tapi panjang 8 Nabi ni, tuan-tuan, 8 rakaat. Saya dah datang Sayyidina Umar Al-Khattab, tambah 20. Dan Nabi beritahu Sayyidina Umar ni masa Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam bahawa inilah seorang sahabat yang memiliki kepintaran. Dan ikut kata Nabi apa yang Sayyidina Umar buat. Jadi Sayyidina Umar tengok pada zaman baginda, zaman beliau itu ramai orang tidak menghidupkan malam. Lepas isyak mungkinlah benda tu sunat, tapi merayau, merewang, mengopi, membawang, rugi. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an menetapkan, mari buat satu dasar, buat 20, tambah witir lagi. Sebab kerana kelebihan tarawih ini terlalu hebat. Tarawih inilah sebenarnya akan melengkapkan ibadah qiyam kita. Man qama, apa dia? Nabi kata Lailatul Qadar. Jadi qama Lailatul Qadar ini, kata Nabi, dikira khususnya pada kita isyak dan ke atas. Jadi manual yang kedua ni, tuan-tuan, perlu kita ingati. Jangan buang masa malam hari. Manual yang ketiga, tuan-tuan, manual ketiga ni apa dia? Kita mesti ada satu keimanan kepentingan i'tikaf. I'tikaf menjadi pengimarah masjid. Perbincangan tentang i'tikaf ni juga terdapat dalam apa? Ayat 187 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan buka. Wa minal lail, bukan wa minal lail, uhilla lakum lailatus siyam. Panjang cerita hubungan suami isteri menjadi halal malam hari. Cerita pasal i'tikaf. Jadi nak ceritanya, tuan, i'tikaf ni Nabi memang betul-betul fokus khususnya pada bulan malam Ramadan, apatah lagi pada 10 terakhir. Sampaikan isteri baginda buat khemah, tuan-tuan, kalau baca hadis ni, basuh rambut lah, apa semua, cerita seriusnya kita mesti i'tikaf pada malam hari. So kalau balik pergi masjid, lepas tu nak balik rumah, balik nak, tuan-tuan, saya rasa rugi masa, wasting time. I'tikaf maghrib, isyak, tarawih. Okeylah, lepas dah tarawih tu dah tadarus, boleh balik sebentar, bangkit awal lagi, tuan-tuan. Kalau ada sahur lagi dahsyat kat masjid ni. Sahur is very simple. Don't make it very serious. Saya tahu ni amalkan 3 tamar campur keju. Okey. Sodak, campur pula dengan telur, cukup. Minum air kosong. Bismillah. Jadi tuan-tuan mati Allah, i'tikaf. Ajaklah ahli keluarga kita, tuan-tuan, berduyun-duyun ke masjid untuk beriktikaf. Ini manual ketiga. Dan manual keempat, tuan-tuan, Lailatul Qadar. Ini kita akan fokus. Lailatul Qadar ni perlu dibawa bersama, kerana ini satu malam yang hanya ada pada bulan Ramadan. Ada pula surah bernama Suratul Qadar. Dan kita akan cuba tadabbur dan kas, insya-Allah, dan ke masa yang ada ini. Dan yang kelima, saya letakkan tentang az-zakah, kewajipan zakat fitrah. Ramai yang cuba cari kononnya last minute, tuan-tuan. Jadi si Amil pula tak larat nak terima last minute ni. Walau bolehlah kita sekarang ni online, tetapi saya mencadangkan tuan-tuan kena jumpa Amil. Kerana Amil ni insya-Allah akan doakan kita, tuan-tuan. Betul kan? Kalau kita online ni ada doa, kita baca sendirilah doa kita tu. Bila orang mendoakan kita, tuan-tuan,
bersama-sama kita aminkan dia menjadi ibadat yang hebat, mengakhiri Ramadan ini dengan zakat. Jadi insya-Allah kita fokus tuan-tuan pada hari ini, pada subuh ni, dalam jangka masa yang begini terhad insya-Allah tentang Suratul Qadar. Jadi mudah, pertama sekali saya bagikan lebih kurang 8 poin. Pertama tuan-tuan, kita wajib beriman ini Allah turunkan dekat Mekah 5 ayat. Surah Makkiyah. Walaupun puasa tu datang pada surah Madaniyah di Madinah, tetapi Allah telah turunkan tentang Suratul Qadar. Maksud dia apa Al-Qadar tuan-tuan? Dalam kitab tafsir dan terjemahan yang kita lihat, Al-Qadar ini tentang kebesaran dan kemuliaan Al-Qadar. Cerita Suratul Qadar 5 ayat ini. Jadi siapa yang menurunkan apa yang berlaku sebenarnya tentang Al-Quran? Nah, ini cerita. Jadi saya kembali pada manual tadi tuan-tuan ya. Cerita semua sekali 5 manual ini, 4 manual ini dia kena bawa Al-Quran. Itu saya nak tadi terlupa nak uraikan. Quran ini menjadi zikir saban hari untuk kita stopkan fikir benda pelik, cakap benda pelik tuan-tuan. Sama ada kita baca Quran dan zikrullah. Inni sha'im, aku puasa, aku puasa. Tengok benda lalu, aku puasa. Skip tuan-tuan ya. Swipe. Jadi tuan-tuan mati Allah, tentang Al-Qadar ini maksud dia apa? Kita pergi malam yang kita baca dalam Al-Quran ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama Suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi walaupun dalam ayat ni tak ada istilah Al-Quran, anzalnahu tu tuan-tuan, dia kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ni memang Allah turunkan 13 tahun di Mekah secara berterusan. Jadi sebenarnya Al-Quran itu yang mulia itu turun pada satu malam bernama Al-Qadar. Ini keimanan kita tuan-tuan, kefahaman kita pada ilmu ini. Justru malam ini bermaksud malam yang penuh kebesaran, malam yang penuh kemuliaan. Kita kena wajib beriman tuan-tuan, wajib beriman. Puasa is about faith, tentang iman. Orang yang tak beriman, dia tak akan grab kelebihan puasa siang malam. Dia akan melalui begitu je. Mungkin dia puasa tapi dia tak semayang. Ini yang merugi. Sebab itu apa kaitannya pula, poin yang kedua, apa kaitannya surah Al-Qadar Suratul Alaq? Ini dipanggil munasabatus suwar, munasabatus surah. Al-Quran ni tuan-tuan, dia turun, walaupun turun berdasarkan peristiwa, dan tetapi Nabi akan susun balik. Begitu sahabat, ada 6 orang sahabat penulis Al-Quran. Nabi akan beritahu zaman baginda itu, ini ayat ni begini. Dan bila Ramadan ini pula, dalam hadis menyebut Nabi bertadarus bersama Jibril. Jibril datang untuk tadarus Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ni lagi hebat. Kita kena ambil masa satu hari juga, kita kena ada orang manusia yang mendengar kita baca Quran. Jadi kita bertadarus. Sebab kita tak ada malaikat tuan-tuan ya. Jadi kita ada manusia. Memasuki halaqah tadarus ada satu sunnah yang cukup hebat. Dan orang mendengar baca bacaan kita, mungkin ada kita tersalah, kita manusia tuan-tuan ya. Jangan malu tuan-tuan. Perempuan dia okey. Dan jangan khilaf ustaz ni kena baca tak ada pun su aja. Jadi ilmu ni ada ijma' tuan-tuan. Jangan ekstrim dengan satu pandangan. Kena buka ikut pandangan majoriti. Boleh tengok, boleh buat cross check tuan-tuan. Jadi jangan khilaf kerana orang ni baca macam mana nak baca Uzair bin Nuh. Itu pun kadang kita kenapa baca macam tu ustaz, ditulis macam ni. Betul lah, tadi saya kata ikut je lah dulu. Sepatutnya dah selesai sebelum baca Quran. Jadi tuan-tuan mati Allah, nak kembali balik bahawa tadarus Al-Quran ni satu sunnah yang kena buat. Dan kaitannya dengan Suratul Alaq ni tuan-tuan, Suratul Alaq ni Allah perintahkan Rasul dalam Suratul Alaq supaya membaca Al-Quran dengan memuliakan bacaan tersebut dengan sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Dan kalau kita lihat dalam Suratul Alaq ini tuan-tuan, bagaimana Allah SWT menyebut tentang bacaan, pentingnya membaca pada 8 ayat ini tuan-tuan. Baca apa? Baca dengan nama Allah. Jadi baca apa? Baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bacaan kita perlu banyak baca Al-Quran seharian, semalaman.
bukan khusus pada bulan Ramadan, apatah lagi bulan lain. Dan Al-Quran itu tamatullah ialah kalamullah yang mukjizat. Kita kena beriman begitu. Sebab itu ini kaitannya dengan Al-Qadar ni pula menerangkan tentang kelebihan, kehebatan penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran. Sebab itu kita ada nuzul Al-Quran yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kemuliaan. Nah, jadi itu cukup penting. Sebab itu poin yang ketiga ini, apa lagi pentingnya surah Al-Qadar ni tuan-tuan? Menceritakan bermula sejarah penurunan Al-Quran, kehebatan Allah menurunkan Jibril alaihissalam dan para malaikat lain turun berduyun-duyun tuan-tuan, nak cari menjadi saksi mana ibadatnya yang beribadat, yang tunduk kepada Allah dalam bentuk solatnya, dalam bentuk zikirnya, dalam bentuk tahajudnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, dalam surah Isra itu bagaimana kita akan gunakan bertahajud tuan-tuan lepas kita, sebelum kita bersahur. Kita bersahur dengan penuh barakah, dengan penuh keimanan, walaupun mungkin beberapa biji tamar dan air kosong, tetapi bismillah, situ akan memberikan keberkatan. Dan kemudian kita kena beriman tuan-tuan adalah tentang malam, untuk kita memperbaharui qadar-qadar, ketetapan-ketetapan yang Allah beri pada kita, tentang mati kita, tentang hidup kita, tentang rezeki kita. Disebut oleh Tafsir Al-Munir ini pandangan almarhum Dato' Abah Zuhaili, kita memperbaharui, mohon pada Allah supaya Allah memperbaharui qadar-qadar baik pada malam Lailatul Qadar. Ini bukan bisya-bisya orang kata tuan-tuan, ini serious matter, serious business. Yang keempat tuan-tuan, yang keempat, mari kita tengok sabab nuzul. Ada beberapa riwayat yang banyak juga tentang sabab nuzul ayat 1 dan 3. Ayat 1 tadi saya dah baca, kemudian ayat kedua Allah sebut wa ma adraka ma lailatul qadr, satu bentuk pertanyaan yang Allah tanya pada orang Islam, pada pembaca Quran. Apakah kamu tahu malam kemuliaan itu, malam Al-Qadar ini? Tetapi Allah yang maha pemurah dan maha pengetahui akan beri jawapan. Sebab ilmu qadar tuan-tuan tidak semua orang tahu. Bila Allah turunkan itu, barulah kita dapat tahu. Lalu Allah jawab dalam ayat ketiga, Allah bagi penerangan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu tuan, satu malam itu lebih baik pada 1000 bulan. Jadi saya pilih pada pagi ini sebab nuzul pada ayat yang pertama tuan-tuan. Ini saya ambil daripada dalam kitab ni dan saya screen sikit untuk ringkaskan. Iaitu saya ambil daripada riwayat Abu Hatim Al-Wahidi dan Mujahid meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menceritakan kisah seorang laki-laki dari Bani Israel yang memakai senjata dan berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Lalu orang Islam terpegun zaman Nabi SAW mendengar cerita ini. 83 tahun, 1000 bulan berperang fisabilillah. Sahabat kita tuan-tuan di Gaza, saya disebut berapa puluh tahun, beratus tahun, perubahan peta itu. Jadi tak apalah. Lalu orang Islam zaman Nabi SAW tuan-tuan, kita nak fokus pada ayat ini, tertanya mengenai kehebatan seorang lelaki Bani Israel. Sebenarnya tuan-tuan, Bani Israel inilah satu Bani yang Allah turunkan ramai Rasul dan Anbiya. Regardless lah sekarang ni Zionis Israel, tapi kita kena menghormati dan cukup menyayangi semua Rasul-Rasul pada Bani Israel. Jadi kehebatan Bani Israel tuan-tuan juga ada hebat seperti yang terdapat di riwayat ini. Lalu apabila zaman Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan ayat ini nak bagi ada juga kelebihan orang yang dah hebat berperang berpuluh tahun itu, 1000 bulan itu berperang fisabilillah dapat pahala besar. Ada satu malam seumpama 1000 bulan itu bernama Lailatul Qadar. Jadi itu sebabnya Allah turunkan ayat pertama dengan Al-Quran dan Qiyam, khususnya pada malam yang dirahsiakan bila, tetapi kita orang Islam tuan-tuan mencari ilmu-ilmu yang diberi petunjuk oleh Nabi SAW berkaitan dengan Al-Qadar ini. Baik,
Itu sebab nuzul yang pertama, ayat pertama. Sebab nuzul ketiga, ayat ketiga ni tuan-tuan. Ceritanya begini. Ini juga daripada Ibnu Jarir dari Mujahid. Juga terdapat dalam hadis yang masyhur tuan-tuan ya. Cerita ini sebab turun ayat yang ketiga ini, cerita kelebihan semalam nisbah 1000 bulan ini. Nabi bercerita, Nabi beritahu dari kalangan Bani Israel ada juga seorang yang abid, seorang lelaki yang bangun beribadat di malam hari hingga ke fajar, semacam tidak tidur tuan-tuan. Ibadatnya ini pada malam hari, kalau kita ambillah waktu solat isyak itu sampai ke fajar, dia beribadat, solatnya, zikirnya, munajatnya. Kemudian berjihad pula menentang musuh di siang hari hingga ke petang, macam tak rehat. Dan dia telah melakukan amalan tersebut selama 1000 bulan. Subhanallah tuan-tuan ya. Jika kita belajar kisah pengikut Nabi Isa AS bernama Hawariyun, tak ramai tuan-tuan. Hawariyun ni minta makanan turun Maidah tu, daripada langit, nak tenangkan hati ini, sebab berdepan dengan musuh, dengan apa ni, syariat Allah ni begitu, tapi nak rasa tenang ni, nak minta kemuliaan. Allah turun makbulkan tuan-tuan permintaan Nabi Isa AS. Tapi nak ceritanya, apabila ini berlaku pada Bani Israel, bagaimana pada umat Nabi Muhammad SAW, jadi Allah menurunkan ayat ketiga ini, Suratul Qadar. Selesai tuan-tuan ya. Jadi itu ilmu pertama yang kita kena faham. Jadi kita ada Al-Quran, kita ada ibadat malam. Yang ini Allah takdirkan tuan-tuan, kita masih hidup lagi, kita masih diberi peluang sama ada ini mungkin terakhir, wallahu alam. Tetapi jika kita mengambil tahrik, kita kena buat yang paling terbaik. Mari tuan-tuan, kita telah Allah berikan peluang pada 12 Ramadan ini, maka kita berdoalah kepada Allah SWT supaya diberkatkan, barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadar, wa ballighna lailatul qadar. Ini lafaz ulama tuan-tuan, tak perlu petikai kan, betul ke Nabi baca apa semua, bacalah. Perbincangan dalam kitab syarah hadis ada ni tuan-tuan benda ni. Jadi doa kita ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, juga pengharapan kita. Baik, mari kita fokus tuan-tuan. Mari kita fokus tentang bagaimanakah sebenarnya cerita 5 ayat ini. Ayat ini saya teruskan pada ayat yang keempat. Ini hebat, yang mesti juga kita beriman di akhir ayat kelima. Cukup mudah kita membaca ayat ini tuan-tuan, kita pun dengar baca. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun, pada malam itu tuan-tuan, ada yang memfokuskan malam Al-Qadar. Ulama kata juga semua malam sebenarnya, malam Ramadan ini turun malaikat. Tetapi lebih khusus lagi pada malam Al-Qadar, bukan dengan malaikat-malaikat, dimulakan dengan malaikat-malaikat, kemudian kalimah ar-ruh. Ar-ruh tu berarti Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Jibril turun tuan-tuan. Apa yang turun? Menemui Nabi, dia menjadi ketua kepada segala malaikat ini tuan-tuan, untuk menjadi saksi, mengangkat segala doa terus kepada Allah SWT untuk Allah makbulkan. Maka sebab itu pada ayat 186 Suratul Baqarah kita jumpa ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Subhanallah. Ini satu ayat yang menerangkan berdoalah. Bila hamba minta tuan-tuan pada pakej Ramadan ini, Allah kata Allah akan menerima segala doa-doa. Sebab itu doa siang hari lepas baca Quran, berdoalah sikit tuan-tuan. Sebelum kita buka puasa, berdoalah. Ada satu lagi huraian selepas makan tamar tu juga tuan-tuan, berdoa lagi. Sebab itu ada satu sunnah, buat light dulu sebelum maghrib. Kita buka puasa dulu dengan light, dengan yang agak ringan, kita solat.
tuan-tuan masa solat maghrib tu berdoa. Walaupun ingat kat belakang tu ada mandi, laham ke apa semua, tak apa. Masa tu ada ulama buat begini punya package. Kalau saya ni, saya lebih suka sekali tuan-tuan. Sebab nak balik makan lagi pada saya leceh lah. Kalau saya kat rumah lah. Kalau kat masjid tu Alhamdulillah. Kat masjid pun ada buat terus. Leceh lah ustaz, nak pulang balik boleh kita buat sekali. Tapi malam tadi saya di college UEM, di surau Yayasan Saad tu, kita buka light dulu, kemudian solat maghrib, jadi berdoa. Jadi kita tuan-tuan juga ulama kata doa mustajab, doa yang memang hatan, dua kegembiraan tu tuan-tuan, bukan gembira makan saja, gembira doa Allah makbulkan. Satu lagi masa akhirat nanti. Baik. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, keimanan kita apa? Malaikat tu turun dengan izin Tuhannya untuk apa? Min kulli amr. Ini tuan-tuan, keimanan kita untuk mengatur segala urusan. Urusan yang manusia beriman mohon, beribadat tu diatur kembali, diangkat balik. Ini perbincangan yang menarik yang akan kita tengok. Dan saya akhiri dengan ayat kelima dulu untuk kita fahamkan makna. Allah bagi lagi sekali tentang jangka masa. Jangka masa Lailatul Qadar ini, malam berkat ini sehingga fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sehingga terbit fajar. Ya tuan-tuan, kita tak boleh tidur. Kita tak boleh tidur sebelum subuh, terutamanya pada bulan Ramadan sepatutnya, kerana kita amat mendambakan. Itu bahasa yang seronok. Kita amat mengharapkan, kita amat memerlukan tuan-tuan qadar-qadar baik yang patut kita munajatkan kepada Allah SWT. Dan kita kena iktikaf, kita kena menunggu azan. Yang kehebatannya hanya Allah saja yang akan mengetahui, dan ini disebut oleh Nabi SAW. Baik, sebab itu tuan-tuan mati Allah, kita pergi kepada fokus. Ada 5 lebih kurang yang saya nak fokuskan pada poin ini. Jadi pertama daripada 5 ayat ni tuan-tuan, ni tafsir yang saya ringkaskan. Pertama, penurunan Al-Quran bermula pada malam Al-Qadar itu pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi Al-Quran dan Ramadan ini Allah sebut pada ayat Quran juga, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuan-tuan, Al-Quran ini sebagai panduan hidup, sebagai bukti kehebatan Allah SWT yang wajib kita imani, dan pembeza antara hak dan batil. Pada ayat surah Isra pula tuan-tuan, Allah beritahu Quran ini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Kami turunkan Al-Quran ini tuan-tuan sebagai apa? Syifa, penawar, healing. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan Muhsin Khan, healing dan rahmah kepada orang beriman. Tuan-tuan ya, dia bukan sebagai seorang reader. Ramai pelajar saya yang non-Muslim pun, daripada Cina ada, daripada tu duduk baca juga terjemah Al-Quran. Sekarang ni dia baca terjemah hadis. Tetapi bezanya, dia kata, are you believe in? Percaya tak? Dia kata percaya, make sense. Tetapi dia tak sama dengan kita yang telah mengucap syahadah ni tuan-tuan. Kita beriman betul-betul dan kita beramal. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, berimanlah Quran ini juga sebagai healing, sebagai penyembuh segala kurunsingan. Kerana penyakit yang paling dahsyat sekali tuan, penyakit yang melibatkan tentang emosi. Dan juga kat sini, walaupun ada penyakit fizikal tuan-tuan, tapi walaupun Allah uji fizikal, tetapi jika ini penyakit tu kita dapat kuat tuan-tuan ya, bersama dengan kita punya atas ini, brain kita ini, maka dia akan boleh memberi kekuatan pada penyakit-penyakit fizikal lain. Baik, keimanan kita yang kedua dalam tafsir ini tuan-tuan, apa dia? Kita memang beriman bahawa qadar ini malam yang agung, yang mulia, penuh hikmah dan ketentuan dari Allah, yang membuat ketentuan dari masa ke semasa, bermula daripada urusan ajal maut. Satu. Yang kedua, rezeki. Ajal maut dan rezeki. Jadi banyak lagi tuan-tuan berkaitan dengan anak-anak, urusan keluarga, urusan negara,
supaya ekonomi, supaya negara kita ni Allah lindung daripada balak. Walaupun dikatakan ekonomi begitu begini, tapi kita masih mampu lagi tuan-tuan untuk makan, untuk survive dan beribadat. Sebab itu tuan-tuan mati Allah menyerahkan tugas kepada pengurus-pengurusnya, kepada 4 malaikat, Israfil, Mikail, Izrail dan Jibril alaihissalam. Ini keimanan kita tentang malaikat. Ada orang kata kita ni ada 2 malaikat, Ustaz, Raqib dan Atid. Tapi bila kita baca Quran tentang malaikat ni, ada belakang kita, depan kita. 4 orang malaikat, kalau saya boleh katakan orang tentang malaikat. Kepada setiap orang mukmin yang beriman dan berilmu, jangan takut apa. Dah Allah bagikan itu, kita kena jadikan pelindung kita inilah sebenarnya yang akan mengaminkan doa-doa kita, mengangkat segala hajat kita, dan Allah lindungi melalui pengurus ini. Dan kehebatan yang ketiga, keimanan kita malam itu seumpama 1000 bulan beramal. Kenapa tuan-tuan? Kerana jangka masa ini ada hikmahnya. Ini ada ilmu tuan-tuan. Kita kena wajib beriman tentang gandaan, compounding. Dalam Islam ni tuan-tuan, yang menyebabkan kita masuk syurga bukan kerana amal-amal yang hebat dan besar, tapi mungkin ada amal kecil yang ikhlas. Ikhlas tapi dia kecil, itu mungkin menjadikan kita masuk syurga. Mungkin orang tak sedar, tiba-tiba kita nak masuk duit minyak nak masuk, ada tiba orang minta sedekah tuan, dia minta duit lah. Masa tu tuan-tuan, apa yang kita ingat, ini satu kesempatan hebat, kita bagi je lah lillahi ta'ala, bismillah. Baik siapa dia tu, kerana ramai perbincangan ulama' tasawuf tuan-tuan, dalam kitab-kitab menyebut bagaimana kehebatan orang-orang ahli syurga ni disebutkan oleh Nabi dan sahabatnya, ialah kerana satu amalan yang kecil tetapi penuh ikhlas, apatah lagi amalan besar. Sebab itu compounding ini tuan-tuan, gandaan-gandaan ini memang Allah beritahu pada umat akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, supaya mengambil peluang yang betul-betul berharga, kerana mereka telah diuji dengan pelbagai fitnah lain tuan-tuan akhir zaman ni. Tetapi jangan tinggalkan malam ini selagi kamu bernyawa. Ini nak mengalahkan amal-amal kita yang mungkin kita tak mahu nak buat. Sahabat Nabi pergi perang Tabuk tuan-tuan. Kalau kita baca perang Tabuk ni, ya Allah, perang yang memang dahsyat. Tetapi akhirnya tuan-tuan, nak cerita yang sedikit itu bagaimana keadaannya, tetapi penuh dengan keimanan. Itu seperti perang Badar Kubra. Baik, jadi sebab itu gandaan 1000 bulan ni tuan-tuan, hendaklah kita imani, dan kita isi malam itu dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mujahadah, dan bersabar dalam ibadat. Sebab itu tip-tip ulama tuan-tuan, jangan makan berat masa buka puasa jika nak malam itu dapat dikiamkan. Jangan makan terlalu berat, dan berehat juga tuan-tuan. Berehat sikit lagi tuan, berehat dengan cara kita qailulah. Kena tidur tuan-tuan siang ni, terutama sebelum atau selepas zuhur, atau kemarin hari Jumaat, lepas Jumaat. Kena uruskan, ambil ibadat tidur tuan-tuan Jadi qailulah Nabi ini sebelum solat zuhur ataupun selepas solat zuhur, itu namanya qailulah. Tuan-tuan kalau pergi negara Arab tengah panas nanti tuan-tuan oh, kita dulu duk kata orang Arab ni asyik tidur saya pergi ke sana baru tahu padan muka, kononnya tak nak tidur lah. Malam tu flat tuan-tuan, tak jadi apa, tak syok ibadat. Memang kena tidur. Jadi balik buka hadis, Allah, qailulah ni penting rupanya. Jadi Syekh kawan saya tu, Syekh tu, dia kata itulah, kau tak tidur, kena tidur untuk kita dapat, dan tidur itu ibadat pada siang hari tuan-tuan. Untuk napping ini, untuk kita reserve tenaga malam hari. Tapi dengan syarat, kata ulama, jangan makan terlebih pinggan. Di bahamnya 2 laham, 2 pinggan tuan-tuan, biryani habislah. Imam baca sikit dah, bila lah nak habis apalah, panjang sangat ni tuan. Tapi sebab ramai, jaga standard Jadi tuan-tuan, kembali pada, jadi keimanan poin yang berikutnya, yang 2 terakhir, keimanan kita malaikat akan turun dari 7 petala langit, dari Sidratul Muntaha
Juga malaikat Jibril akan turun dari tempat tinggal yang berdoa kepada Allah sehingga payah menyising. Jadi nak ceritanya malaikat yang tetap berduyun-duyun. Sebab itu huraian hadis yang kata bagaimana syaitan dirantai itu, wasurifatis syayatin itu, surifat syaitin itu berarti apa tuan-tuan? Malaikat turun ramai, berduyun-duyun malaikat turun. Jadi ulama menghuraikan hadis ini tuan-tuan ada dua makna. Saya ringkaskan dalam kefahaman yang dibuat oleh majoriti ulama. Pertama, artinya syaitan tidak ada ruang mengganggu orang-orang beriman beribadat pada bulan Ramadan. Kerana penuh dengan zikir, penuh dengan tasbih, penuh dengan kontrol. Itu maksudnya. Jadi tidak ada ruang gangguan kepada orang-orang yang dapat betul-betul menghidupkan, menghayati Ramadan. Yang kedua, penuh dengan malaikat. Jadi bila malaikat ni tuan-tuan ramai bersama kita dengan ibadat kita, syaitan tak ada ruang masuk. Itu huraian majoriti yang saya fahami bersama dengan dalam pengajian ini. Maksudnya di belenggu itu. Situ kan. Baik. Sebab itu tuan-tuan, apabila malaikat ini Allah beritahu direct pada malam itu lebih ramai, lebih banyak menyaksikan ibadat, itulah kelebihan Lailatul Qadar. Sebab itu tuan-tuan, doa Ramadan Ratu Sabit, pensyarah Palestin, bagi talk tentang Gaza under attack in Ramadan pada hari Khamis lepas. Dia nak sebut sikit tuan, saya nak share isu ni. Jangan kita tinggalkan doa kita pada orang Islam di Gaza, tuan. Saya bimbang setengah negara tu ulama ni pun nak baca doa Gaza pun tak apa nak berani. Ini off record tapi dah ada online. Tak apalah. Tapi tuan-tuan, kita mesti bersama package doa kita tuan-tuan. Munajat kita juga umat Islam yang sedang diuji oleh Allah, dan pasti mereka bangkit nanti tuan-tuan, kita beriman. Itu di antara lambang-lambang tempat akhir zaman, Imam Mahdi dan sebagainya tuan-tuan. Mereka sebenarnya nak mempertahankan Baitul Maqdis. Keimanan kita, kita nak tolong mereka ni tuan, berdoa kerana mereka lah satu-satunya umat yang masih ada untuk mempertahankan Masjid Baitul Maqdis. Walaupun Gaza dengan tempat agak telah dipisahkan oleh satu negara yang asalnya negara mereka, tapi mereka berjuang kerana mereka mempertahankan negara mereka. Mereka bukan teroris tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, jangan tinggalkan. Baik. Dan keimanan kita tuan-tuan, poin yang terakhir pada pagi ini, malam Al-Qadar ni penuh dengan kesejahteraan, keselamatan, kebaikan, keberkatan daripada Allah, dan Allah tidak akan menentukan sesuatu lain kecuali keselamatan. Salamun Allahumma antas salam. Keselamatan itu di dunia dan akhirat. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, doa kita begitu mustajab di siang dan malam hari. Jadi keselamatan itu perlu kita minta pada Allah sepanjang masa. Allah, Nabi sendiri tuan-tuan, walaupun baginda itu maksum, sahabat itu dijanji syurga, tetapi di antara lafaz doa yang tidak ditinggalkan, yang mudah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baik, hasanah ni tuan-tuan, salam ini berarti kemuliaan. Berarti kemuliaan. Jadi kita nak akhiri hidup dengan mulia tuan-tuan, bukan hina. Pada penghujung umur kita ke, sebab sekarang ni muda pun mati tuan-tuan, kita kena ingatkan ahli keluarga kita. Allah boleh ambil nyawa pada bila-bila masa, tapi dengan kemuliaan, bukanlah bentuk yang hina, yang menyedihkan jugalah. Kerana kita amat memerlukan husnul khatimah. Itu yang penting. Jadi yang terakhirnya tuan, saya nak beritahu tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebab ada dalam tafsir ni ada dua tanda yang utama tuan-tuan. Pertama, merujuk pada riwayat Abu Daud. Disebut, saya baca terjemahan lah untuk memudahkan. Pertama, malam Qadar ni malam yang nyaman tuan-tuan. Kalau dapat tiap malam ustaz, lagi dahsyat. Setiap malam saya rasa nyaman, sampai habis puasa, ya, itu insya-Allah dapatlah malam Qadar itu. Saya tak miss. Demam pun saya datang masjid juga. Oh, alhamdulillah. Dan tidak terlalu panas juga.
walaupun aircon masjid ni sejuk, contoh tuan, tapi dia merasa dirinya ini sebagai motivasi tuan ya. Jadi bukanlah bergaduh pula, oh ni saya tengok ni kat sana kat Norway, jadi tuan-tuan Allah, ini sebagai tanda yang Nabi beritahu, sebagai motivasi supaya kita berharap kita akan dapat melalui. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua, tanda-tanda ini menunjukkan bahawa seseorang abid itu tuan-tuan, dia merasai lagi lama daripada awal malam sampai akhir, lagi dia rasa merindui dan menggunakan setiap detik masa untuk beribadat dan menjauhi segala dosa. Dia semakin rasa takut untuk meninggalkan, kerana dia telah menggunakan sepenuh masa tuan-tuan untuk itu. Di antara ini yang ulama sebut tuan-tuan ya, pasti orang ini akan dapat menikmati Lailatul Qadar. Tetapi above all tu, Nabi beritahu beriktikaflah pada 10 terakhir. Taharraw Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir, kata Nabi. Cari Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan, kenapa dirahsiakan Lailatul Qadar? Ini yang terakhir. Boleh Manu? Sebab takut saya tak sampaikan. Okey. Kenapa? Kerana kerana ini disebut, kerana dibimbangi seorang mukallaf itu, dia akan mengambil peluang satu malam aja, lepas tu dia buat maksiat. Tak ci lah tuan-tuan kan, cendekel lah orang sembilan cakap. Sebab itu dirahsiakan. Cuma bila dia desak tu, Nabi beritahu okeylah 10 terakhir yang ganjil pula. Nak bagi clue lagi. Tapi itu pun orang cuba. Dan sebab itu tuan-tuan, kesimpulannya, carilah daripada awal ini tuan-tuan. Jika kita masih lagi berada kat sini, carilah, gunakanlah malam ini iktikaf, gunakanlah beribadat, sampailah nanti tuan-tuan pada penghujungnya. Pasti insya-Allah kita akan dapat menikmati malam Lailatul Qadar. Cukup dulu noh. Sekadar ini dulu tuan-tuan Allah. Masa saya dah cukup ni. Tuan-tuan pun mungkin ada urusan lain. Saya rasa ini sekadar satu peringatan bersama. Semoga Allah SWT menyampaikan kita, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Wallahu alam. Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.